Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin membentangkan satu tajuk yang merupakan pelajaran yang ke-10 dalam pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu tajuk dia adalah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita kena kenal dulu siapakah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Okey, kita tengok kepada Ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan juga akhlak. Maknanya kat sini, Ahlussunnah wal Jamaah ni merupakan umat Islam yang mereka ni berpegang dan memahami terhadap Al-Quran dan Sunnah. Menerusi apa? Menerusi para sahabat dan para tabi'in dalam prinsip-prinsip yang tertentu. Sepertinya prinsip akidah, syariat dan juga akhlak. Okay. Sebenarnya, golongan Ahlussunnah wal Jamaah dikenali dengan berbagai-bagai nama. Contoh nama-nama yang termasyhur sepertinya As-Salafus Salih, As-Sawadul A'zam, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan juga Ahlul Hadith. Ini kat sini ada 5 antara nama-nama masyhur golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Seterusnya, Ahlussunnah wal Jamaah ni mempunyai beberapa prinsip. Okey, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ni ada 6. Jadinya saya dan juga Najihah telah membina satu akronim supaya kita semua mudah ingat prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini. Akronim bagi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah IS2P3. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan IS2P3 ni? Okay, kita tengok bagi I dulu. Okay, I ni merujuk kepada iman. Okay, apa benda iman ni? Iman ni ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan juga beramal dengan perbuatan serta sebagai bukti kesempurnaan iman ini. Sebab apa? Iman ni kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Kita tak boleh melihat iman ni dengan zahirnya. Tapi kita boleh buktikan kesempurnaan iman ini melalui apa? Melalui kepercayaan serta keyakinan dalam hati. Dan juga pengakuan dengan lidah kita. Dan yang ketiga adalah beramal dengan perbuatan. Perbuatan macam mana? Perbuatan amal-amal soleh lah. Macam ibadah dan sebagainya lah. Okay. Yang seterusnya adalah S yang pertama adalah syafaat Rasulullah. Okay. Syafaat Rasulullah ini adalah dengan izin Tuhannya, iaitu dengan izin Allah. Termaksudlah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Maksudnya, syafaat Rasulullah ini dengan izin Allah. Dan syafaat Rasulullah untuk pelaku dosa besar juga dengan izin Allah. Sebab pelaku dosa besar ini masih boleh dapat syafaat Rasulullah ini sebab mereka ni bukanlah dianggap sebagai kafir, tapi mereka ni masih dikira beriman walaupun mereka ni melakukan dosa besar. So, syafaat baginda untuk melakukan dosa besar dengan izin Allah juga. Okay, dan yang kedua adalah syurga dan neraka. Okay. Para Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk. Kewujudan syurga dan neraka ini adalah kekal selama-lamanya. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah ini percaya bahawa syurga dan neraka ada dah sebelum adanya makhluk ini. Dan syurga dan neraka ini kekal selama-lamanya. Bukanlah bersifat sementara, tapi kekal sampai bila-bila. Macam syurga dan neraka ini tetap ada lah. Okay, dan P yang pertama pula adalah perbuatan manusia. Okay. Segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah SWT.
Namun, manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya ataupun tidak, serta dihitung baginya dosa dan pahala. Maknanya segala perbuatan manusia, segala perbuatan kita ini memanglah diciptakan oleh Allah, tapi kita sendiri diberi pilihan atau kehendak untuk melakukan yang mana, melakukan perkara yang baik ataupun tak baik. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan itu dihitung baginya dosa dan pahala. Jika kita buat benda-benda yang tak baik, dosalah buat kita. Kalau kita melakukan amal soleh, ibadah banyak-banyak, ganjaran pahalalah bagi kita semua. Okay. Dan P yang kedua adalah perkara ghaib. Para ahli sunnah wal jamaah ini meyakini kewujudan perkara-perkara ghaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya termasuklah persoalan kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan, malaikat, jin dan sebagainya. Maksudnya kat sini, para ahli sunnah wal jamaah ini mereka yakin perkara-perkara ghaib ni ada. Walaupun kita sendiri tak nampak dengan mata kasar, tapi mereka tetap percaya sebab dalam Al-Quran Allah dah berfirman dah tentang perkara-perkara ghaib ni. Sepertinya Allah dah berfirman dah tentang jin, akan berlakunya hari akhirat, persoalan kubur, malaikat dan sebagainya lah. Dan P yang terakhir adalah perutusan para Nabi dan Rasul. Perutusan para Nabi dan Rasul adalah harus bagi Allah SWT dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Berarti kat sini, Allah utuskan para Nabi dan Rasul ini bukanlah tanpa sebab, bukanlah saja, tapi perutusan para Nabi dan Rasul ini merupakan rahmat Allah kepada manusia. Bila kita tengok dalam Al-Quran, Allah dah berfirman, Allah utuskan para Nabi dan Rasul ini sebagai pembawa berita gembira untuk kita semua dan juga sebagai pemberi amaran untuk kita semua, iaitu manusia. Okey. Jadinya, dekat sini ada 6 prinsip ahli sunnah wal jamaah yang perlu kita ikut. Kita kena ikut prinsip-prinsip ini kerana ahli sunnah wal jamaah ini merupakan golongan dan jalan yang betul yang kita kena ikut. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah dah berfirman dalam surah Al-An'am yang berbunyi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, iaitu ayat yang ke-153. Maksudnya di sini adalah dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menerangkan berkaitan akronim aliran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akronim dia adalah Khalifah Masuk Surau. Khalifah Masuk Surau ni kami jadikan sebagai tajuk cerita. Cerita dia bermula, sebelum Khalifah masuk surau, dia ikut JDT dulu. Untuk masuk surau tu dia ikut JDT dulu. Kemudian sebelum dia masuk surau tu, dia masuk tandas awam dulu untuk melakukan apa yang dia patut buat, salin baju ke apa kan. Kemudian baru dia masuk surau. Surau yang dia masuk tu, dia dapat tahu nama surau tu adalah Surau Imsas. Okay, kemudian saya akan terangkan penerangan setiap satu akronim yang kami wakilkan. Okey, yang pertama kami wakilkan Khalifah tu sebagai aliran Khawarij. Masuk pula kami mewakilkan sebagai Mu'tazilah. Surau pula kami mewakilkan sebagai Syiah. Okey, setiap satu aliran kami buat akronim. Okey, bagi aliran Khawarij terdapat 4 prinsip dan kami wakilkan ikut JDT. I itu kami mewakilkan I itu sebagai i'tiqad, dan J adalah untuk jawatan, D adalah untuk dosa dan T adalah untuk tentangan. Kemudian bagi aliran Mu'tazilah pula,
terdapat 5 prinsip utama dan kami wakilkan sebagai tandas awam. Tandas tu diwakili sebagai tauhid. Awam pula, setiap satu huruf mewakilkan daripada satu prinsip. Yang pertama A. A adalah adil. W adalah wa'du wal wa'di. A adalah amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. M adalah manzilah baina manzilatain. Yang seterusnya adalah aliran Syiah. Aliran Syiah ni terdapat 5 prinsip utama dan kami wakilkan sebagai imsas. Imsas setiap satu huruf yang kami wakilkan sebagai satu prinsip. Setiap satu huruf mewakili satu prinsip. Yang pertama adalah I. I adalah imamah. M pula adalah maksum. S adalah Sayyidina Ali. A adalah at-taqiyah dan S adalah syahadah. Okay. Seterusnya saya akan terangkan berkaitan sejarah bagi setiap aliran tu. Okay, yang pertama adalah Khawarij. Sejarah dia berkaitan dengan kumpulan pengikut Sayyidina Ali bin Abu Talib yang berpaling tadah sebab dia berpaling tadah tu dia tidak puas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni menerangkan dia punya sejarah dia adalah berkaitan sekumpulan orang yang kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Ata' setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau Hasan al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar. Yang ketiga adalah aliran yang ketiga, sejarah dia berkaitan kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali bin Abu Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah dan berkeyakinan bahawa hanya Ali bin Abi Talib yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Okey. Kemudian seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut berkaitan prinsip utama bagi setiap aliran. Sebentar tadi saya baru terangkan akronim prinsip utama setiap aliran tu. Sekarang sini saya akan terangkan lebih lanjut. Yang pertama, aliran yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij ni dia ada 4 prinsip utama dia. Yang pertama adalah mereka beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat ni dikira berdosa besar dan kafir. Yang kedua, jawatan khalifah atau imam ni hendaklah diserahkan pemilihan dia dekat rakyat. Yang ketiga, mereka menyatakan bahawa Sayyidina Ali ni melakukan dosa besar serta kufur kerana mengadakan majlis tahkim. Bersetuju mengadakan majlis tahkim. Yang terakhir, prinsip yang terakhir bagi aliran Khawarij ialah mereka ni wajib menentang pemimpin yang tak adil. Okey, masuk kepada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ni dia ada 5 prinsip utama dia. Okey, yang pertama, prinsip dia adalah prinsip tauhid. Okey, tauhid. Mereka menyatakan, mereka yakin, mereka cakap lah yang mereka ni menafikan sifat ma'ani dan zat Allah SWT. Yang kedua, amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Mereka yakin bahawa menyeru kebaikan dengan cegah keburukan tu adalah wajib bagi setiap orang tu kan. Yang ketiga adalah wa'du wa wa'id. Wa'du wa wa'id ni mereka menyatakan yang mereka ni yakin bahawa Allah tu wajib beri balasan yang baik kepada orang yang melakukan kebaikan ataupun taat dekat Allah dan azab bagi orang yang melakukan maksiat. Yang keempat adalah adlu. Adlu ni mereka menyatakan yang mereka ni yakin bahawa manusia ni bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka. Yang terakhir, prinsip yang terakhir bagi aliran Mu'tazilah adalah manzilah baina manzilatain. Mereka yakin bahawa pendosa besar berada antara mukmin dengan kafir. Okey. Masuk kepada aliran Syiah, aliran yang terakhir. Aliran Syiah ni ada 5 prinsip utama dia. Yang pertama adalah mereka yakin bahawa imamah tu merupakan rukun agama dan telah dituntut oleh Allah SWT. Yang kedua, mereka yakin bahawa imam-imam adalah maksum. Yang ketiga,
mereka menyanjung Saidina Ali tu secara keterlaluan. Seperti mereka menyanjung Rasulullah, macam nak menyamaratakan Saidina Ali dengan Rasulullah. Yang keempat, mereka mengamalkan at-taqiyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta benda. Yang terakhir, prinsip yang terakhir bagi aliran Syiah ni adalah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad. Okey. Setakat situ penerangan tentang prinsip utama bagi setiap aliran. Saya nak tambah spektrum ilmu. Okey. Terdapat spektrum ilmu ni dia cerita ciri-ciri pemikiran Khawarij telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahlu bin Hunayf bahawa Rasulullah bersabda sambil baginda menunjuk ke arah Arak. Hadis dia berbunyi macam ni. Yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Quran la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minal islami muruqas sahmi minar ramiyah. Maksud dia kat sini, dari sanalah munculnya sekelompok kaum yang membaca Al-Quran, tidak melebihi kerongkong mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busur. Okey, lepas tu ada satu doa yang kita boleh baca untuk kita dikurniakan kefahaman dalam Islam ni, untuk kita lebih faham dalam Islam. Doa dia bunyi dia macam ni. Allahumma arinal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Maksud dia, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Okey. Okey. Selepas itu, kita tengok pula pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa isu. Okay, kat sini ada isu dia ada 5. Jadi kita orang pun dah mencipta akronim supaya kita semua dah ingatlah tentang isu-isu tersebut, iaitu akronim dia seperti yang dalam ni, iaitu adik. Kita macam senang nak sebut macam kita adik, tapi ejaan dia cuma lain sikit lah. Adik. K tu tukar kepada Q. Okay. Apa? A ni untuk apa? A ni merujuk kepada Al-Quran. Itu A yang pertama. A yang kedua pula adalah merujuk kepada Allah. D merujuk kepada dosa besar. I merujuk kepada iman. Dan Q merujuk kepada qada dan qadar. Okay. Okay, kemudian kita tengok penerangan bagi setiap isu tadi. Itu apa dia isu dia. Okay, isu pertama mengenai Al-Quran. Itu isu dia, adakah Al-Quran ini makhluk? Okay, dari segi pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat qadim, iaitu sedia ada. Yang mereka percaya bahawa Al-Quran ini merupakan kalam Allah dan bukannya makhluk. Dan Al-Quran ini juga bersifat qadim yang sedia ada. Maksudnya memang ada, memang datang daripada Allah dan bukanlah direka-reka ataupun dicipta oleh sesiapa pun. Okay. Dan dari segi pandangan ayat yang pertengahan pula, contohnya pandangan aliran Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa Al-Quran adalah merupakan makhluk yang bersifat hadis, iaitu baru. Yang kata Al-Quran ini pun makhluk juga dan bersifat baru, yang baru je ada, macam tu. Okay, yang seterusnya, isu yang kedua mengenai Allah, iaitu apa isu dia? Iaitu mengenai melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa semua orang yang beriman dapat melihat Allah pada
hari akhirat kelak. Maknanya Ahli Sunnah wal Jamaah pandangan sesiapa yang beriman, insya-Allah dengan izin Allah akan dapat melihat Allah itu sendiri pada hari akhirat nanti. Okey, tapi lain pula dengan pandangan aliran yang bertentangan, contohnya pandangan aliran Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahawa mustahil makhluk itu boleh melihat Allah sebab Allah ini tidak menyerupai makhluk. Bagi mereka melihat Allah itu adalah perkara yang mustahil dan tidak akan berlaku pun. Okay. Isu yang ketiga adalah mengenai pelaku dosa besar. Okay. Ahli Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawa pelaku dosa besar tetap dikira sebagai mukmin, bukan kafir, dan dihukum fasik jika tidak bertaubat. Maknanya Ahli Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawa siapa yang melakukan dosa besar tetap dikira mukmin, bukannya kafir, masih sebagai orang Islam, cuma dihukum fasik jika tidak bertaubat. Kalau bertaubat, ingatlah kan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasihani. Innallaha ghafurur rahim. Dan yang seterusnya, aliran yang bertentangan iaitu aliran contohnya pandangan bagi aliran Khawarij. Mereka anggap pelaku dosa besar ini adalah dianggap kafir. Siapa saja melakukan dosa besar, terus mereka ini bukan orang kafir. Macam tu. Dan aliran yang lain, contohnya aliran Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa pelaku dosa besar ini berada pada antara mukmin dengan kafir dan mereka ni kekal dalam neraka. Mereka nak kata pelaku dosa besar ini berada di tengah-tengah, sama ada antara kafir dan juga antara mukmin. Macam tu. Dan isu yang keempat adalah kedudukan iman. Okay. Dari segi pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka percaya bahawa iman ni boleh bertambah dan berkurang bergantung pada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Contohnya, apabila kita melakukan amal soleh, kebaikan, kita ibadah banyak, maknanya iman kita ni akan bertambah lah. Kalau kita melakukan maksiat, perkara yang buruk, kan, iman kita akan berkurang. Tapi dari segi pandangan aliran yang bertentangan pula, contohnya aliran Khawarij dan Mu'tazilah, mereka ni mengatakan iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Sebab apa? Sebab mereka kan iman ni ada apabila melakukan kebaikan ataupun amal soleh. Tapi iman itu sendiri akan hilang apabila melakukan kemungkaran. Macam tu. Contohnya, apabila kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, okay, iman tu ada. Bila kita melakukan maksiat, terus iman tu hilang. Itu merupakan pandangan aliran yang bertentangan lah. Okay. Dan yang terakhir, isu yang terakhir adalah qada dan qadar. Ahli Sunnah wal Jamaah percaya setiap perkara baik dan buruk datang dari Allah dan Allah mengurniakan manusia akal dan fikiran untuk kita berfikir dengan berikhtiar untuk memilih antara baik dengan buruk. Macam tu. Kita yakin bahawa perkara baik dan buruk ni datangnya daripada Allah kan, dengan izin Allah SWT. Dan manusia, kita ini sendiri dikurniakan akal untuk membuat pilihan untuk memilih ke arah kebaikan ataupun keburukan. Okay. Dari pandangan, aliran yang bertentangan pula adalah contohnya aliran Mu'tazilah. Mereka yakin bahawa setiap perkara buruk dan baik datangnya dari manusia semata-mata. Mereka percaya setiap perbuatan kita ni datang daripada kita sendiri. Sepenuhnya datang daripada kita, bukan datang daripada Allah SWT. Okay. Itu penerangan bagi setiap isu-isu ni. Okay. Yang terakhir, kita tengok kepada kepentingan berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.